Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tajuk 112 ialah berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa Khandaq ni, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan tenteranya daripada langit dan bumi. Walillahi, dan kepunyaan Allah lah, junudus samawat, tentera-tentera di langit dan di bumi, wal ardi. Sama sini dia buat banyak langit-langit, sini satu je bumi. Berlakunya kepungan tentera Ahzab mengelilingi Madinah. Ahata, mengelilingi. Al-musyrikuna, kaum musyrikun mengelilingi, dia pakai B lah. Ahatan dia pakai B. Kaum musyrikin mengelilingi kaum muslimin. Muslimina. Hatta sehinggalah ja'alahum fi, ini salah spelling ni. Sepatutnya plural lah. Ja'aluhum. Sehinggalah kaum musyrikin, ini kaum musyrikin, menjadikan mereka, yakni menjadikan kaum muslimin, fi misli, seperti al-hisni, seperti kubu. Kubu yang terdiri daripada min kata ibihim, batalion mereka, regimen mereka, pasukan tentera. Katibah, jamak dia kataib. Katibatun. So mana batalion tu ramai, banyak puak-puak musyrikin ni, kabilah-kabilah dia mengelilingi seolah-olah jadi tembok lah. Jadi tembok. Jadi kubu. Faha saruhum. Lalu kaum musyrikin mengepung kaum muslimin. Fahasaruhum, lalu mereka mengepung mereka selama qariban min, hampir 1 bulan. Syahrin, qariban min syahrin. Ini bagi atas ni kena zaraf. Wa akhadhu, kaum musyrikin telah akhadhu bi. Kalau akhadhu saja pegang, ambil. Kalau akhadhu bi, merampas, menguasai. So mereka telah menguasai, mereka telah merampas bi kulli, setiap nahiyatin, setiap sudut, setiap kawasan, setiap sudut, setiap corner. So mereka telah pegang. Washtadda, ishtadda yashtaddu, bertambah-tambahlah, bertambah kuat. Al-bala'u. So musibah menjadi semakin kuat, semakin bertambah kepada kaum muslimin. Wa tajahhara. Tajahhara yatajahharu tajahhuran. Zahir, menjelma, nampak dengan jelas. Nampak dengan jelas kemunafikan, sifat kemunafikan. Wa tajahhara an-nifaqu. So mereka yang 50-50, yang musuh dalam selimut, menzahirkan kemunafikan mereka. Sebab mereka melihat kaum muslimin dah seolah-olah dah dikepung. Lalu ni puak-puak munafik ni, wasta'zana, telah meminta izin. Ista'zana yasta'zinu isti'zanan, meminta izin ba'dun nas, sebahagian manusia yang terdiri daripada golongan munafik.
yang dimaksudkan di sini ialah mengikut sejarah Banu Harisah. Banu Harisah, kan ingat sebelum ni dia ada yang tempat Aisyah duduk buat seketika kan di kawasan kubu mereka. Ini Bani daripada keturunan Aus lah. Aus, keturunan Aus, keturunan Ansar. So Ansar ni ada pecahan dia kan, Aus dengan Khazraj kan. So yang ni Aus, masa jahiliah tu Aus. Kemudian Aus ni dia ada kabilah-kabilah dia lagi yang kecil-kecil. Banu-banu lagi, ini Banu, salah satunya Banu Harisah. So ramai, sekelompok di kalangan mereka ada kata sampai 70 orang berpakat untuk kita tinggalkan medan ni, kita balik semulalah ke rumah kita. Tak ada pasal-pasal kan. Kalau kita teruskan nanti, musyrikin Mekah akan serang kita, kita akan mendapat musibah. Lalu mereka minta izin dan diketuai oleh seorang yang bernama Aus. Aus juga wasta'zana ba'dun nasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, sebahagian di kalangan mereka tu meminta izin daripada Rasulullah fi zahabi. Minta izin untuk pergi ke Madinah. Maknanya pulang ke Madinah. Az-zahabi ilal Madinati. Ini kira pinggir Madinah lah sebab mereka duduk di pinggir Madinah. Wa qalu, mereka kata, inna, alasan mereka lah. Ini dirakamkan dalam Al-Quran. Mereka kata, inna, sesungguhnya buyutana, rumah-rumah kami ni auratun. So aurah ni tak ada orang jaga, tak ada pelindung. Boleh dimasuki oleh pencuri, boleh dimasuki oleh penjahat. So rumah kami ni kosong, dia kata tak ada orang jaga, so kami kena balik. Allah kata wa ma hiya bi'auratin, bukannya dia kata rumah dia tu tak ada orang jaga pun, bukan rumah mereka tu tak ada orang jaga pun. Wa ma buyutuhum, kan, ya ni refer kepada buyut, dan tidaklah rumah mereka itu tidak ada pelindung. Sebenarnya tidaklah mereka itu melainkan mereka inginkan lari daripada medan. In yuriduna, ini mana tidak, sebab ada illa sini. Tidaklah mereka inginkan melainkan firara. So, firara, lari daripada medan. Wa bainama, tak kala, while, sementara, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wa ashabuhu, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam keadaan fima wasafahullahu, dalam keadaan apa yang Allah sifatkan mereka, iaitu minal khawfi wasyiddati. So dia nak cakap sininya, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan takut dan kesukaran. Dan takutnya Rasulullah dan sukanya Rasulullah ni memang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pun. So dia kata sini, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan sebagaimana yang Allah sifatkan mereka dengan ketakutan dan kepayahan, kesukaran, tiba-tiba bahasa hadis, bahasa Quran, bahasa sejarah-sejarah dulu, yang kita dulu kalau menceritakan sesuatu biasanya guna bainama, kemudian tak kala. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabi istala'a alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sya'ri, kan hadis. Tak kala Rasulullah bersama dengan sahabat, tiba-tiba datang seorang lelaki yang pakaian yang putih, rambutnya hitam. Izja'ahu, tiba-tiba datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepadanya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang bernama
Nu'aim bin Mas'udin. Seorang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud datang daripada kabilah Al-Ghatafaniyu. Al-Ghatafaniyu. Kabilah Ghatafan, kabilah yang berpakat dengan Quraisy untuk menyerang Nabi SAW. Satu kabilah yang besar, Ghatafan. So salah seorang dia, nama dia Nu'aim bin Mas'ud. Masa dia datang tu, memang dia datang bersama dengan mereka untuk serang Madinah pun. Nu'aim ni dalam gerombolan mereka, dalam kumpulan mereka. Tapi bila sampai ke Madinah tu dia fikir, so mungkin dia dah lama nak peluk Islam. So Allah pun campakkan dalam hati dia, tak boleh dah kamu ni. Kamu kena istihar. Dan kamu kena bersama dengan Muhammad. So dia pun dengan diam-diam dia datang menyelinap pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Ghatafan pun banyak dia punya kabilah kan. Salah satunya Al-Asja'. Jadi Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i. Al-Asja'i. So setengah-setengah kitab sejarah dia tak tulis Ghatafan dah, dia tulis Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i. So bila datang jumpa Rasulullah dia pun berkata faqala. Lalu dia pun berkata ya Rasulullah. Untuk Rasulullah sebab dia mudhaf ilaih kena baca ya Rasulullah. Ya selepas ya ni kena baca wahai ni ya Rasulullah. Tak boleh baca ya Rasulullah. Inni sesungguhnya aku qad aslamtu. Aku dah peluk Islam dah. Aku baru masuk Islam ni. Qad ni kan barulah. So aku baru masuk Islam ni. Wa inna sesungguhnya kaum aku ni lam ya'lamu tidak mengetahui bi tentang islami keislaman aku. Jadi ya Rasulullah, masa perang ni aku nak beri satu khidmat. Mereka tak tahu ni. So kamu boleh guna aku untuk peperangan ini. Lalu ya Rasulullah murni. Mur mana? Perintahkan. Ni daku. Perintahkan aku dengan sesuatu yang masyita. Sesuatu yang apa yang kamu mahu. Perintahkan apa yang kamu nak perintahkan. Faqala, lalu Rasulullah pun bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, innama hanya senya kamu ni anta fina. Kamu bersama dengan kami. So anta rajulun wahidun. Kamu seorang aja. Orang lain tak tahu ni. Kalau kabilah Ghatafan tu ramai masuk Islam, so mungkin mereka tahu. Sekarang ni kamu seorang aja. Jadi oleh kerana kamu seorang, maka kamu ni duduk dengan kami sekarang ni rajulun wahidun je. Kamu seorang aja daripada kabilah Ghatafan. Fakhazzil anna. Maka hendaklah kamu khazzala yukhazzilu. Kamu hasutlah mereka. Kamu hasutlah mereka. Mereka tak ada lah sini kan. So kamu hasut mereka daripada ni. Anna. So daripada kami artinya daripada memerangi kami. Biar peperangan ni tak jadi. Kamu pergi hasut. Biar mereka lari. Jangan adanya pertumpahan darah. So fakhazzil anna. Itu pun kalau mampulah. Itu pun kalau kamu mampu. Ini stata'ta. Jika kamu mampu. Boleh hasut menghasut. Rasulullah kata kerana, fa tu makna kerana. Fa inna, kerana sesungguhnya al-harba, peperangan ialah satu khuda'atun, satu helah, satu muslihat. Peperangan ni adalah muslihat. Jadi Nu'aim pun keluar. Lalu kharaja Nu'aim bin Mas'udin. Keluarlah Nu'aim bin Mas'ud daripada tempat Rasulullah itu. Kemudian lalu ata dia mendatangi
Bani Quraizah dulu mula-mula. Quraizah. Sebab kaum Quraisy ni duduk sebelah utara tu. Sebelah selatan ni Bani Quraizah. So dia pecah amanah kan. Jadi mula-mula sekali dia nak main dengan Bani Quraizah tu. Nak lagakan Bani Quraizah dengan puak-puak kaum musyrikin ni. Kabilah Arab. Bani Quraizah ni Yahudi lah. So mula-mula dia datang kepada Bani Quraizah. Wa takallama. Takallama yatakallamu, bercakap, bersembang. So dia bersembang, bercakap bersama dengan mereka. Ma'ahum, dengan satu bicara. Ataupun dia berbicara dengan mereka dengan satu bicara. Bikalamin. Yang ja'alahum, kalau ja'ala ni refer kepada kalam, ataupun refer kepada dia sendiri, so sini kalau kita maksudkan hal, sini ada qad dah hilang. So dalam keadaan, qad ja'alahum. So dalam keadaan, kalam tu tadi, ja'alahum telah menjadikan mereka, Bani Quraizah, yashukuna, ragu-ragu, syakka yashukku. So, kalam dia tadi telah berjaya menjadikan Bani Quraizah berada dalam keadaan ragu-ragu fi tentang sihhati, sahnya, benarnya, tentang kebenaran mauqifihim. Mauqif. So, mauqif pendirian. Betul ke tak betul ni pendirian kita ni, sikap yang kita ambil ni dalam peperangan ni. Bani Quraizah mula ragu-ragu bila mendengar apa yang diutarakan oleh Nu'aim bin Mas'ud. Satu, ragu-ragu tentang kesahihan pendirian mereka. Dan juga kesahihan walaihim, kesetiaan mereka. Kesetiaan mereka kepada li Quraisyin. Kesetiaan Bani Quraizah kepada kaum Quraisy dan juga kepada Bani Ghatafana yang bukannya laisu. So Quraisy ni dengan Ghatafan ni bukanlah mereka itu min ahlil baladi. Bukannya dari golongan, dari kalangan penduduk tempatan. Ni orang luar ni. Quraisy ni dengan Ghatafan. Bani Quraizah ni dia orang Madinah. Rasulullah orang Madinah. Ansar orang Madinah. So tengok Nu'aim dia cocok dah, dia cocok jagung. Dia kata mereka tu orang luar. Mu kena jaga ni. Jaga orang dalam ni. Mereka tu nanti kalau kalah mereka lari, tinggal kamu jadi masalah sekarang dengan Muhammad. Dan ni yang kedua kan. So Nu'aim telah menjadikan mereka ragu tentang kebenaran pendirian mereka dan juga kesetiaan mereka. Satu lagi, wa'adaihim. Betul ke dia kata? Betul ke permusuhan kamu tadi? Adaihim terhadap lil muhajirin. Permusuhan kamu mereka terhadap kaum muhajirin dan kaum ansar. Betul ke? Wal ansari. Sedangkan kaum ansar ni alladzina, yang merupakan mereka itu adalah hum ahlud dar, penduduk tempatan. Dar ni makna rumah lah. Rumah ni tempatan. Balak ni bukan negeri, pekan. Maknanya penduduk tempatan boleh kita sebut ahli dar ataupun ahli balad, ahli dar. Dan mereka ni wa jiran hum jiranuhum. Kaum muslimin ni kan, dia kata muhajirin dengan ansar ni, mereka ni ialah jiran mereka, jiran Bani Quraizah. Dan jiran itu ialah jiran yang ada imuna, yang selama-lamanya. Sementara Quraisy dengan Ghatafan ni baru aja mari Madinah. Itu pun belum tentu menang lagi. Lalu wa asyara. So asyara ila mengisyaratkan. Asyara ala mencadangkan.
Pakai ala. Asyara ala. Nu'aim bin Mas'ud mencadangkan alaihim kepada Bani Quraizah. Cadangkan untuk kan? Untuk tidak. La. La. Biasalah kalau ada B situ nak kena ada an situ sebab ada kata perbuatan sini. Jadi mencadangkan kepada mereka untuk tidak. So an tu kita tak terjemah. Untuk tidak, la terus. Untuk tidak yuqatilu, untuk tidak memerangi. Qatala yuqatilu. Untuk tidak berperang, untuk tidak berperang bersama-sama Quraisyin dan juga wa Ghatafana. Hatta dia bagi syarat lagi, dia cadangkan. Mu jangan perang dengan Quraisy sehinggalah ya khuzu, sehinggalah mereka yakni Banu Quraizah hendaklah mengambil daripada kaum Quraisy dengan Ghatafan ruhunan, cagaran. Rahan, cagaran. Min daripada cagaran min asyrafihim, yang terdiri daripada pembesar-pembesar Quraisy dengan Ghatafan. Maksudnya dia kata boleh nak suruh perang, minta dengan mereka, katanya 70 orang. Mari 70 orang duduk dengan kami, kita lawan Muhammad sebagai cagaran. Maknanya kalau puak-puak kamu lari, ni 70 orang ni kami akan serahkan kepada Muhammad. Biar mereka tu sama-sama berperang dengan kami, biar duduk bersama dengan kami sebagai cagaran. Yakunu, yang mana dia kata mereka tadi yakunu mereka akan berada dengan di tangan mereka, di tangan kaum Yahudi, di aidihim. So mereka akan berada di tangan kaum Yahudi sebagai siqatan, sebagai keyakinan untuk mereka, sebagai satu kepercayaan untuk mereka. Jaminan tadi ni sebagai keyakinan. So dia kata ni cagaran ini buat mari pembesar-pembesar Quraisy dan pembesar Ghatafan, di mana mereka akan berada di tangan kaum Yahudi sebagai satu keyakinan terhadap perjanjian tu untuk ikut serta dalam peperangan. Faqalu, lalu kaum Yahudi pun berkata lahu kepada Nu'aim bin Mas'ud, laqad sesungguhnya asyarta, kamu telah mencadangkan. So alaina lah. Sini dia tak masukkan ni. Sebab cadang ni kena pakai ala macam atas tadi kan. Ni asyara ala tadi. So kamu telah mencadangkan kepada kami dengan satu pandangan. So dalam kitab sirah yang lain ditambah lagi, kamu bagi satu opinion, satu cadangan dan satu nasihat, yang mana dia kata nasihat kamu ni ialah nasihat yang ikhlas lah. Sebab kamu ni orang lain, tapi kamu nak tolong kami. So, kamu ni orang Ghatafan, tapi kamu menasihat against them kan, bercanggahan dengan mereka. So kami sangat-sangat berterima kasih. So dalam kitab sirah yang lain dia cakap di sini, mereka berterima kasih kepada Nu'aim bin Mas'ud. Summa, kemudian kharaja, dia pun keluar daripada Bani Ghatafan, dia nak pergi sekarang ni pergi hasut Quraisy pula dengan Ghatafan. So kharaja Nu'aim, keluarlah Nu'aim hatta sehinggalah dia mendatangi, hatta ya'ti, sehinggalah dia mendatangi Quraisyan, kaum Quraisy. Sampai kat kaum Quraisy dia menzahirkan keikhlasannya. Fa azhara yuzhiru izharan, menzahirkan kepada kaum Quraisy. Fa azhara lahum,
tentang ikhlasahu, keikhlasannya. Andailah dia bercakap kan, ni ikhlas ni nak nasihat ni, dan juga menzahirkan nasihatnya. Wa nasihatahu. Dan dia juga menyampaikan kepada Quraisy tentang Yahudi Bani Quraizah ni. Dia kata aku dah berita ni, aku dah berita tentang Bani Quraizah. Wa akhbarahum. So Nu'aim menceritakan kepada Quraisy tentang annal Yahud, bahawa orang Yahudi ni, dia kata Bani Quraizah tu, mereka sebenarnya telah menyesal. Qad telah nadima yandamu, menyesal terhadap, menyesal terhadap ma fa'alu, apa yang telah mereka lakukan sebelum ni. Maknanya perjanjian dengan kamu, ikut serta dalam peperangan ni, yang mungkin menang, mungkin kalah. Jadi aku dengarlah mereka ni, oleh kerana mereka menyesal, so mereka akan tuntut dengan kamu, kalau nak ikut serta juga, nak minta kepastian, perjanjian sungguh-sungguh. Biar kamu hantar kepada kami pembesar-pembesar kamu sebagai jaminan. So kata Nu'aim, mereka ni talabayat lubu akan meminta, akan menuntut. Sayat lubuna. So mereka nanti akan minta minhum. So mereka akan minta daripada Quraisy rijalan, beberapa orang, min di kalangan asyrafihim, pembesar-pembesar mereka, sebagai takminan. Sama tadi siqatan, jaminan. Sebagai jaminan terhadap lil ahdi, perjanjian yang mereka lakukan. Dan nanti dia kata, kalau apa-apa berlaku, mereka akan serahkan pembesar kamu tadi kepada Muhammad. Wa sayuslimuna. Aslama yuslimu islaman, menyerahkan. Wa sayuslimunahum. Mereka akan serahkan pembesar-pembesar itu ilan nabiyyi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, wa ashabi. Dan apa yang akan berlaku nanti? Mereka akan pancung. Muhammad, dia kata dengan sahabat dia, akan pancung pembesar kamu kalau ditangkap. Fayadribuna. Daraba yadribu asalnya pukul kan, tapi kalau guna pedang ni makna pancung lah. So fayadribuna a'nakahum. So mereka akan memancung leher-leher mereka. Unukum jamak dia a'nak. So a'naqahum. Kalau Arab dia nak kata pancung, dia guna daraba, pukul leher, yakni pancung atau penggal. Summa, kemudian Nu'aim pun pergi pula kepada Bani Ghatafan. Kharaja, keluar, pergi ke ila Bani Ghatafana, Bani Ghatafan. Waqala, sampai di sana, dia pun berkata kepada mereka, lahum, seperti misla ma qala, apa yang telah dia katakan li kepada Quraisy. Apa jadi? Kedua-dua pihak berwaspada antara satu sama lain. Puak-puak Bani Quraizah pun waspada dengan Quraisy, Ghatafan, kumpulan Ghatafan dan Quraisy pun berwaspada dengan Bani Quraizah. Fakana, maka jadilah kilal, both of, kedua-dua, al-fariqaini, dua-dua kumpulan. Arab kalau nak kata both of, dia guna kila. So, both of. Kalau ngaji nahu kan, kita ada tajuk khusus mengenai kila, penggunaan kila. Kila, kilai. So fakana kilal Fariqaini, maka kedua-dua pihak tadi berada dalam keadaan hazarin, waspada. Berada dalam keadaan kewaspadaan. Ini masdar ni, hazarin.
Quraisy dengan Ghatafan ni kan, kedua-duanya berwaspadalah sekarang ni terhadap Yahudi lah kan. Sebab ni dia sambung ni. Watawagharat menyala-nyalalah kemarahan. Tawagharat menyala-nyala jadi berang. Watawagharat suduruhum. So dada mereka menyala-nyala kemarahan ala terhadap al-Yahudu. Al-Yahudi terhadap Yahudi Bani Quraizah. Yang ni both of them tadi maknanya kabilah Ghatafan dengan Quraisy mula kedua-duanya berwaspadalah terhadap kaum Yahudi. So di mana mereka sangat marah kepada kaum Yahudi. So hasilnya telah tersebarlah wadabbat. Asalnya dabba ni merangkak-rangkak slowly masuk. Kalau kita nak terjemah menyelinap pun boleh kan? Mana bergerak masuk. So dabbat telah tersebarlah al-furqatu, perpecahan. Tersebar ataupun telah menyelinaplah perpecahan bainal ahzab, di antara puak-puak tadi. Puak-puak sekutu yang menentang kaum muslimin. Dabba tersebar merangkak masuk kan. Untuk binatang dabba merangkak. Wa tawajjasa yatawajjasu tawajjusan. Wa tawajjasa kullun minhum khifatan min sahibihi. So tawajjasa yatawajjasu tawajjusan. Memasang telinga. So masing-masing berhati-hati dia pasang telinga. Tawajjasa kullun, setiap. Kullun minhum, setiap orang di kalangan mereka tawajjasa, pasang telinga. Kerana apa tu? Khifatan. Kerana takut, kerana bimbang terhadap kawannya, sahibihi. So bimbang dah. Takut masing-masing ni jadi jasus. Jadi spy kepada Bani Quraizah. Okay, sekarang ni bila masing-masing dah tahu, so kita minta, kita uji mereka. Uji Bani Quraizah. Kita ajak mereka berperang. Quraisy dengan Bani Ghatafan kata, Kita tengok Bani Quraizah Yahudi ni apa yang mereka kata kalau kita ajak. Sekarang ni kita perang Muhammad ni secara habis-habisan. Walamma, dan tak kala talaba Abu Sufyan. So bila Abu Sufyan dan juga waruusu. Ra'sun jamak dia ru'us. ru'us, ketua-ketua. Apabila ketua-ketua Bani Ghatafana bersama dengan Abu Sufyan meminta ataupun menuntut ma'rakatan hasimatan, peperangan secara habis-habisan. Final ni hasimah. Bainahum, antara mereka dengan kaum muslimin. Wa bainal muslimina. Maka takasala yatakasalu takasulam. Takasalal Yahud. Al-Yahudu. So kaum Yahudi pura-pura atau buat-buat malas. Buat-buat berat. So mereka tahu, kita ni payahlah. Kita duduk Madinah ni boleh dengan satu syarat. Wa talabu. So mereka juga minta. Meminta kami supaya perang. Kami nak minta ni. Wa talabu. Mereka juga meminta daripada minhum, daripada Quraisy dan Ghatafan tadi, ruhunan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nu'aim bin Mas'ud. Rancangan Nu'aim. So mereka pun minta jaminan ataupun cagaran. Min rijalihim. Yang terdiri daripada lelaki-lelaki mereka lah. Maknanya pembesar-pembesar mereka. So di kala ini tahulah Quraisy tentang kebenaran apa yang
disampaikan oleh Nu'aim. Fatahaqqaqa, tahaqqaqa yatahaqqaqu. Tahaqqaqa terbukti. Li Quraisyin, kepada Quraisy. Li Quraisyin dan kepada wa Ghatafana, kepada Bani Ghatafan. Terbukti fa'il duduk sini. Sidqu, kebenaran. Ma, apa yang telah disampaikan ini. Haddasa. Apa yang telah disampaikan, apa yang telah diberitahu kepada mereka, bihi, tentangnya, oleh Nu'aim bin Mas'ud. So di kala itu terbuktilah kepada Quraisy tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Nu'aim bin Mas'ud kepada mereka. Apa yang terjadi? Wamtana'u. Quraisy dan Bani Ghatafan, mereka tadi, mengelakkan diri. Mengelakkan daripada tahqiqi, daripada menunaikan. Daripada menunaikan talabihim, permintaan mereka. So bila Quraisy dengan ni tak terima, jadi terbuktilah kepada orang Yahudi bahawa Quraisy juga menipu. Wa tahaqqaqa, terbuktilah kepada Yahudi pula. Lil Yahudi, tentang sidqu, benarnya, hadisihi, bicara Nu'aim. Demikian juga kadzalika, demikian juga maknanya sinilah, demikian juga terbukti kepada Yahudi tentang kebenaran apa yang dibicarakan oleh Nu'aim kepada mereka dulu. Hadis mana bicara Nu'aim. Wa hakadha, demikianlah berlaku. Wa hakadha, demikianlah berlaku. Apa berlaku? Takhazala. Takhazala yatakhazalu takhazulan. Ba'duhum an ba'din. Takhazala, mengelak untuk menolong. Takhazala. Sebahagian mereka mengelak untuk menolong sebahagian yang lain. Sebahagian mereka mengelak untuk menolong sebahagian yang lain. So takhazala dia pakai an. So bila masing-masing tak nak tolong, tamazzaqa, terkoyaklah. Kalau pakaian tu koyak. Tamazzaqa asyamlu, kesatuan mereka. Wa tafarraqat, tafarraqa yatafarraqu tafarrukan, bercerai. Sama tamazzaqa, tafarraqat. Tafarraqat, ada alif lam tu, tafarraqatil kalimatu. Kalimah yang dimaksud ini ialah kata-kata kesepakatan. Kata-kata kesepakatan. Kalimah ni kata-kata kan? So kata-kata kesepakatan mereka telah tafarraqat, telah bercerai. Artinya mereka telah berselisih. Itu apa yang diusahakan oleh Nu'aim bin Mas'ud. Daripada pihak Allah Subhanahu Wa Taala pula, Allah juga mengirimkan bantuan daripada langit. Wa kana, dan adalah, min sun'illahi, daripada perbuatan Allah, daripada perancangan Allah, li nabiyhi, kepada nabinya, adalah amba'asa, adalah, tak perlu terjemah, kana sini dia punya isim dia duduk sini. Ini khabar dia lah, jauh duduk tu, khabar muqaddam. Maknanya ba'asallahu 'alal ahzabi, Allah telah menimpakan. Kalau ba'asa saja mengirimkan, pakai ala tu menimpakan. So Allah telah menimpakan ke atas puak-puak itu,
menimpakan satu riha, satu angin. So, angin sini, angin ribut. Rih, ada alif lam situ kan, merujuk kepada angin itulah, angin cerita Khandak tu, yang ribut. So, apa yang Allah kirimkan ni, Allah timpakan ni adalah min termasuk sun'illahi, perancangan Allah, perbuatan Allah kepada nabinya. Bila tu Allah buat? Fi layalin, pada malam-malam yang syatiyatin. Syitak mesti sejuk. So malam mesti sejuk. So malam yang embung-embung ataupun kita kata apa? Saji-saji turun sikit-sikit. Syatiyatin. Malam yang turunnya saji sikit-sikit, yang baridatin, pada musim sejuk. Yang baridah, yang sejuk. Dan sejuknya ialah syadidati, yang amat sejuk. Al-bardi. Ini amat sejuk. So angin tadi, angin ni mu'annas dalam bahasa Arab. Mu'annas sama'i. So sebab tu kena ada ta sini. Faja'alat. Angin tu mula qallaba yuqallibu, tuqallibu, menterbalikkan kudurahum, periuk-periuk mereka tu. Dalam kemah tu mereka duk masak-masak kan, masak-masak ni untuk askar-askar ramai ni, masak-masak semua terbalik habis. Dan angin itu watatrahu, mencampakkan, melempar abniyatahum. Abniyah, binaun, jamak dia abniyah, binaan. So binaan sini dalam konteks kita ni ialah kemah-kemah lah. Kemah-kemah yang mereka pacak tu dia anggap sebagai bina. So abniyah. So habisnya dicampakkan oleh angin tu. Diterbangkan, kalau kita diterbangkan oleh angin. Dan tiang-tiangnya dicabut oleh angin. So bila dalam keadaan begitu, Abu Sufyan pun dia kata, okey, habislah kita sekarang ni. Orang yang kita harapkan bersama dengan kita ini, Banu Quraizah pun tak bersama dengan kita, musuh dalam selimut. Kemudian mari bala ni pula, dah kita tidak ada makanan. Dan api malam pun kita tak boleh. Dalam keadaan sejuk gini, nak panaskan badan dengan api pun tak ada. Kan, macam mana ni? Kita balik je lah, kata Abu Sufyan. So waqama, maka berdirilah Abu Sufyan. Waqama Abu Sufyan faqala. Ini ketua dalam gerombolan tu lah, dalam kumpulan Quraisy tu, Abu Sufyan. So dia bangun, dia pun berkata, faqala, ya ma'asyara, wahai kumpulan Quraisyin, wahai jama'ata Quraisyin, wahai kumpulan Quraisy, wahai kaum Quraisy, innakum, sesungguhnya kamu, wallahi, demi Allah, wow, sumpah, wallahi kena bagi bawah, wallahi, ma asbahtum bidari muqamin. Tidak, ni mana tidak? Tidaklah kamu berada, bi mana di, dari rumah kan, muqam tinggal. So kamu tidak berada di tempat yang sesuai untuk tinggal, maksud dia. Daril muqam. Muqam ni iqamah, tempat tinggal. Rumah untuk tempat tinggal. Mu sekarang ni kita duduk kemah aja. Nak jadikan tempat rumah kita yang sejati tak boleh. So dia peringatkan kita ni, dia kata kamu ni, bukannya kita duduk di tempat yang sesuai untuk tinggal sini. Tengok dia kata, laqad, sesungguhnya, tengok binatang kita ni yang kita bergantung pada susu dia, kenderaan kita semuanya mati. Semuanya diterbangkan oleh angin dan semuanya bergelempangan. Laqad halaka, telah mati, telah binasalah al-qura'u. So qura' ni refer kepada kuda-kuda. Ni asalnya qura' ni tapak kaki dia tu, tapak kaki kuda tu dia panggil qar'un. Tapak kaki kuda tu lama-lama digunakan jenis-jenis yang kaki tu kan, ada yang kaki rapat gitu, ada yang kaki ada buka sikit kan. So kalau yang kuda
kita panggil qurak. So lama-lama tu digunakan untuk kuda. So kuda pun pakai qurak dah. Kan? So dia kata kuda-kuda kita pun dah mati. Wal khufu. Ni kalau khuf lipat kepada unta-unta pula. So kuku unta tu rasanya kuku unta. Tapi lama-lama digunakan untuk unta. So unta-unta kita pun mati. Tinggal apa lagi ni? Kemudian Bani Quraizah pula. Wa akhlafatsna. Banu Quraizah. Bani Quraizah pula telah melanggari janji dengan kita. Telah mengkhianati janji dengan kita. Akhlafat. Khilaf. Akhlafa yukhlifu ikhlaf. Mana telah khilaf. Telah bercanggah perjanjian mereka dengan kita. So mereka telah melanggar janji dengan kita. Dan telah sampai kepada kita sebab mereka duduk jauh tu kan, di sebelah sana, kita duduk sebelah sini. So wabalaghana telah sampai kepada kita anhum tentang mereka, bila sambung jadi anhumu, telah sampai kepada kita tentang mereka apa yang sampai? Alladhi. Sesuatu yang kita tak suka dengar. Nakrahu. Kariha yakrahu. Yang kita tak suka dengar. Dan sekarang ni pula kita telah bertembung, telah menghadapi angin pula. Walaqina, dan kita telah bertemu, artinya kita telah berhadapan dengan syiddati, kuatnya angin, ar-rihi. Kan dalam Quran guna laqad laqina min safarina hadza, tengok Quran guna uslub tu kan, uslub zaman tu. So orang Arab sama-sama dulu guna uslub yang sama. Asalnya walaqina ma tarawna, Kita telah bertemu, kita telah mengalami apa yang kamu sendiri tengok. Apa yang kamu tengoknya? Iaitu syiddatir rih, iaitu angin yang teramat kuat, angin yang teramat syadid. Itma'anna yatma'innu, diam. So ma tatma'innu, tidak diam, makna bergonjanglah. Ma tatma'innu lana kidrun, periuk tidak tenang untuk kita. Makna periuk ni bergoncang-goncang aja. Periuk kita tu bergoncang-goncang. Nak masak pun tak boleh. Wala taqumu lana narun. Api pula tidak dapat menyala untuk kita. Terjemah lafzi, api tidak berdiri untuk kita. Maknanya api tidak boleh berkhidmat kepada kita. La taqumu lana narun. Kemah kita pula wala yastamsiku pegang. So wala yastamsiku lana binaun. Binaan. Maksud sini kemah. So kemah kita pun juga tidak istamsaka. Maksudnya tidak teguh. Tidak teguh untuk kita. Lana. Semuanya jadi robek, cabut habis licin dah. Jadi apa nak buat? Irtahala yartahilu, berangkat. So mari kita berangkat balik. Fartahilu, maka berangkatlah kamu semua. Berehlah lah. Maknanya musafirlah kamu semua. Berangkatlah kamu semua pulang. Fa inni, kerana sesungguhnya aku juga akan murtahilun. Aku juga akan berangkat pulang. Ini samalah irtahala ni isim fa'il. Murtahilun. Irtahala yartahilu irtihalan, isim fa'il dia murtahilun. So dua-duanya boleh digunakan untuk mana? Akan-akan. Kamu pergilah. Kamu berangkatlah. Sesungguhnya aku akan. So aku akan juga berangkat. Wa qama Abu Sufyan. Qama ila makna pergi. Qama plus ila pergi. So Abu Sufyan pun pergi kepada jamalihi, kepada unta dia. Dia kata nak pergi, nak balik tadi. So dia pergi kepada unta dia untuk balik. Unta dia tu dia dudukkan. Unta tak nak lari. Kemudian dia ikat unta dia tu, tak boleh nak bangun. Ikat. Takut lari. Angin kuat kan? So waqama Abu Sufyan ila jamalihi,
Wa huwa jama' dia tadi tu dalam keadaan ma'kulun. Diikat dengan tali iqal. Tali yang digunakan untuk ikat-ikat unta apa semua kita panggil iqal. So diikat dengan tali iqal. Lalu fa jalasa, lalu dia pun duduk di atas untanya, alaihi. Summa, kemudian dia pukul-pukul unta dia. Summa darabahu, supaya bangun. Fama atlaqa, tidaklah dia lepaskan. Tidaklah Abu Sufyan lepaskan. Atlaqa yutliku, maknanya ikatan tu kita relaikan, ikatan tu kita panggil atlaqa yutliku. So tidaklah dilepaskan ikatan, iqalahu, ikatan tali tu, melainkan illa wa huwa, melainkan unta dia terus saja bangun, qaimun. Panjang arak tu, dia nak katanya sebaik saja dia lepaskan tali, maka unta dia pun bangun. Arak guna gini, dia kata tidaklah dia lepaskan melainkan. Maknanya dia nak kata unta tu tak boleh bangun, melainkan kena buang ikatan iqal tu saja barulah unta tu boleh bangun. Sebab tu dia kata ma atlaqa illa, tidak akan bangun melainkan dengan lepaskan ikatan. Wasami'at, ini Bani Quraisy kan? Itu Quraisy. Ghatafan pula, Ghatafan pun dengar Quraisy nak balik dah. Wasami'at, sami'at telah mendengar. Qabilah ni muannas. Wasami'at Ghatafanu, qabilah Ghatafan telah mendengar bi tentang ma fa'alat, tentang apa yang telah dilakukan oleh Quraisyun, oleh kaum Quraisy. Lalu mereka pun shamaru. In syamara yanshamiru, di bawah tu ada tulis. In hazamu wanfaddu, bergegas. Mereka pun bergegas-gegas. Wanshamaru, mereka bergegas-gegas juga untuk raji'ina, pulang. Ini hal. Bergegas-gegas dalam keadaan nak pulang. Raji'ina, pulang ke negeri mereka, biladihim, tempat kampung halaman mereka. Dalam keadaan Rasulullah pada waktu itu tengah solat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun, sedang berdiri. Berdiri dalam keadaan yusalli, tengah sembahyang. Salla yusalli. Perang pun sembahyang. Kita tak perang tak sembahyang. Wa akhbarahu Huzaifatu, Rasulullah telah melantik Huzaifah bin Yaman ni sebagai spy bersama-sama dengan Quraisy. So Huzaifah balik cerita kepada Rasulullah. Wa akhbarahu Huzaifah, Huzaifah bin Al-Yamani, Huzaifah bin Al-Yaman telah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah ni merupakan alladhi, ialah yang arsalahu, yang Rasulullah kirimkan dia. Arsalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ainan, mata-mata, spy. Rasulullah kirimkan ke puak-puak tu. Kirimkan kepada Puak-puak tu. Ilal ahzabi. Apa kerja dia? Nazara yanzuru, melihat. Yanzuru, bagi pihak Nabi lah. Lahu, untuk Nabi. Bagi pihak Nabi, tengok apa benda? Ma fa'ala, apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy dengan Ghatafan. setelah dia tengok mereka nak balik dah, So, baliklah Huzaifah bin Yaman. Summa yarji'u, dia pun pulang. Fa, lalu dia pun akhbarahu, mengkhabarkan, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi, tentang ma, apa yang ra'a, dia telah lihat. So bila Rasulullah sudah pasti bahawa kaum musyrikin pun sudah pun pulang, maka pagi esok Rasulullah pun berangkat pulang ke Madinah. Ini di sempadan Madinah kan? Falamma, maka tak kala
asbaha, masuk pada waktu subuh, masuk waktu pagi. Asbaha, enter in the morning. So bila Rasulullah berada pada waktu pagi, maka Rasulullah pun insarafa. Insarafa. Kalau kita sambung, falamma asbahan sarafa. Apabila Rasulullah dah masuk waktu pagi, maka Rasulullah pun berangkat. Berangkat daripada Khandaq. Khandaqi. Dalam keadaan raji'an, pulang. Ni hal. Berangkat tu, berangkat untuk pulang lah kan. Pulang ke Madinah. Ilal Madinati. Sama lah juga. Kaum muslimin juga berangkat. Insarafa yansarifu. Wansarafa, kaum muslimin pun berangkat. Wansarafal muslimuna. So mereka pun letak senjata. Wa wada'u, meletakkan as-silaha. Letak senjata artinya tak nak berperang lagi lah. Maksud letak senjata tidak mahu lagi berperang. Kalau tidak kan Kena kejar-kejar kaum Quraisy pula. letak senjata. Maknanya semua sarung pedang, semua packing-packing dah. Dan peristiwa ini dirakamkan dalam Al-Quran, benarlah apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sadaqa, dan benarlah wa sadaqallahul azim. Benarlah Allah Subhanahu Wa Taala akan kata-katanya, iaitu ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu zukuru, ingatlah kamu kepada ni'matallahi, nikmat Allah kepada kamu, iaitu nikmat Allah hantarkan pertolongan ketika dikepung oleh kaum musyrikin. So Allah hantar apa? Allah kirimkan apa kepada kamu nikmat tu? Iaitu mengirimkan kepada kamu alaikum. Malaikat lah kan angin tadi. Alaikum. Nikmat tadi ke atas kamu. Nikmat tu ialah datangnya malaikat menolong kamu. Is, ketika mana ja'atkum, datang kepada kamu junudun, tentera-tentera sini maksudnya tentera musyrikin tadi. Maka fa arsalna, Allah kata kami kirimkan, mana kami timpakan ke atas tentera tadi, alaihim, satu angin. Rihan. Kepada mereka satu angin. So, angin ribut sini. Dan juga kami kirimkan malaikat. Wa junudan, tentera yang kamu tak dapat melihatnya. Lam tarauha. So, kamu tidak dapat melihat mereka. Wa kana Allahu, dan sesungguhnya Allah, dan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, basiran, maha melihat, bi, tentang ma ta'maluna, apa yang kamu lakukan. Wa sadaqa, dan benarlah Allah Subhanahu Wa Taala. Sini ada Allah kan? Wa sadaqallahu, yang maha suci, tabaraka. Yang maha suci lagi maha tinggi. Wa ta'ala. Wa raddallahu ladzina kafaru. So Allah telah memulangkan kaum kafir tadi. Memulangkan mana? Hantar mereka kembali. Bi ghaizihim, dengan kemarahan mereka. Bersama-sama dengan kemarahan mereka kerana tadi kegagalan. Dah kena balik lagi dalam keadaan marah. Lam yanalu, mereka tidak memperolehi khaira, apa-apa keuntungan, apa-apa kebaikan pun daripada hasil peperangan itu. Dan untuk orang mukmin, wa kafallahu, cukuplah Allah kepada al-mu'minina, kepada orang mukmin tempat pergantungan al-qitala, dalam peperangan. Wa kana Allahu, dan adalah Allah qawiyan aziza, maha kuat lagi maha perkasa. Waqad wada'at, dan waqad wada'at al-harbu. Harbu muannas. So sini ada alif lam, kita masukkan kasrah. Waqad wada'atil harbu auzaraha. Peperangan telah meletakkan bebanannya.
Ini kalau kita nak kata peperangan telah berhenti, guna ayat ni. Ni ayat yang sastra. Dia nak kata peperangan telah berhenti, peperangan telah meletakkan bebanannya. Bebanan peperangan telah diletakkan oleh peperangan, tak mau berperang lagi. Jadi bila peperangan tak berlaku lagi, falam tarji' Quraisyun ba'daha. Quraisy tidak akan lagi kembali ba'daha selepas peperangan ini. Ila untuk kembali kepada memerangi. Kembali untuk memerangi harbi kaum muslimina. Amat sungguh peperangan ni. Sehingga Quraisy tak lagi berani menyerang kaum muslimin. Dan Rasulullah bersabda, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan, sekali-kali tidak akan, taghzuwa, akan menyerang kamu Quraisyun. Quraisy sekali-kali tidak akan menyerang kamu ba'da, selepas amikum haza, selepas tahun kamu yang ini. Selepas tahun kita ni, Quraisy tak akan mari lagi menyerang kamu. Sebaliknya, lakinnakum, tetapi kamulah yang akan taghzunahum, yang akan menyerang mereka. So hasilnya dalam peperangan ini, berapa orang Islam kaum muslimin mati syahid dan berapa orang kafir yang terbunuh. Sebab tak berlaku pun sedikit saja kan berlaku pertarungan tu. Kerana waktu berlaku bocor dapat masuk dalam khandak itu aja berlaku peperangan sikit. So yang lain tak ada kan. So dalam tu maka mati syahidlah. Wastushhida, disyahidkan. Maknanya telah mati syahid minal muslimina, di kalangan kaum muslimin, yauma zaraf, pada hari yaumal khandaki, pada hari peperangan khandak tu telah mati syahid, naib fa'il di sini, sab'atun, 7 orang kaum muslimin, ala aksari takdirin, ala aksari, sebanyak-banyak anggaran, ataupun setinggi-tinggi anggaran yang kita boleh buat anggaran, lebih kurang dia kata 7 orang meninggal, mati syahid. Wa qutila, dan terbunuhlah, minal musyrikina, di kalangan kaum musyrikin seramai arba'atun, naib fa'il kepada qutila, dibunuh. Telah dibunuh 4 orang kaum musyrikin. Di kalangan kaum musyrikin. Ada lagi tak? Habis. Wallahu a'lam bis-shawab.